Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya pada pagi ini dapat untuk sama-sama kita menyambung perbincangan kitab Bidayatul Hidayah yang tertangguh semalam disebabkan sedikitlah masalah teknikal. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini kita sambung perbincangan kita daripada yang terakhir kita berhenti pada yang lepas. Jadi insya-Allah suara clear kan sahabat-sahabat kita pagi ni, kan? InsyaAllah. Kalau dalam perbincangan kita yang lepas kita dah bincang dan masih di dalam bab yang kita perbincangan kita ni, bab yang kedua membicarakan cara-cara meninggalkan maksiat. Seperti mana yang kita sedia maklum, perbincangan kita sejak 2 minggu lepas adalah sekitar berkaitan dengan pesanan Imam Ghazali kepada kita dalam kehidupan kita ini bila kita beragama. Di sana bila kita beragama, terdiri agama ini, ad-din ini terdiri daripada 2 bahagian, iaitu berkaitan dengan meninggalkan maksiat dan mengerjakan taat. Dan kita masih lagi berada dalam perkara membincangkan berkaitan dengan cara meninggalkan maksiat. Dengan meninggalkan maksiat ni dia ada 2 keadaan, maksiat zahir dan maksiat hati. Maksiat zahir ni pula Imam Al-Ghazali sebut pada kita ada 7 anggota kita yang mana berkemungkinan besar untuk melakukan maksiat dan berkemungkinan kita akan masuk salah satu daripada neraka Allah Subhanahu wa taala melalui dengan salah satu daripada anggota badan kita. Dan yang kita dah bincang tuan-tuan, yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah. Yang lidah ni pula dia bahagi 8. Yang pertama bohong, yang kedua menyalahi janji, yang ketiga ghibah, yang keempat berdebat, yang kelima memuji diri sendiri, yang keenam melaknat, yang ketujuh mendoakan celaka bagi orang lain, yang ke-8 bergurau mengolok-olok orang lain. Waalaikumsalam rahmat kita, kan? Jadi saya buat orang kata apa? Summarize balik khulasah perbincangan kita yang lepas, nak bagi tuan-tuan yang mungkin baru ni pagi ni baru follow, nampak hidup kita ni ada 2, tinggal maksiat, buat taat. Maksiat pula nak tinggal ni ada 2, maksiat zahir dan maksiat batin. Dan kita dah bincang maksiat mata, maksiat yang disebabkan oleh orang kata apa, mata kita, dan maksiat yang disebabkan oleh mulut kita. Mulut kita ni saja ada 8 jenis maksiat yang boleh keluar daripada mulut kita, Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada pagi ini kita akan masuk bab yang keempat, yakni bab menjaga perut. Bab yang menjaga perut. Minta tajuk perut ustaz, tu kah belum saya pagi perut tak masuk lagi Muhammad. Pagi ni baru kita nak bincang bab perut. Waalaikumsalam ya Dr. Zahari. Kita insya-Allah pagi ni baru kita nak bincang bab perut. Kan? Kita baru bincang bab mulut. Semalam saya tak dapat untuk live bersama dengan tuan-tuan, insya-Allah. Perut ni pun kira benda yang kita rasa di sana disebut oleh Imam Ghazali, kan? Perut ni merupakan sumber kepada segala penyakit, dan perut ni juga merupakan sumber segala nafsu. Bermakna di sana Waalaikumsalam Cik Tuan Roslan, turut bersama kita begini, Tuan Haji Roslan QSR, Abang Man kita, Anik daripada Langkawi, kan?
Kalau nak sembang bab perut ni, hari ni masuk halalan thayyiban. Halalan thayyiban ni kepakaran dia tu Haji Roslan kita lah, daripada QSR kan, penasihat syariah dan ketua apa otai lah, dalam bahasa mudah kita sebut otai halal kita. Bila sebut perut dia main semua. Serabut pun serabut perut. Kan? Kan? Jadi bila kita sebut tentang perut ni, Imam Ghazali sebut kan, sumber kepada nafsu dan sumber kepada segala penyakit. Maka hendaklah engkau memelihara perutmu daripada memakan makanan yang haram dan atau yang syubhah, dan berusahalah engkau untuk mencari makanan yang halal. Di sini Imam Ghazali sebut tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni ada 3 benda yang Allah yang dia sebut kepada kita. Dia kata bila mana kita nak jaga perut kita ni, yang pertama kita nak kena pelihara perut kita daripada makan makanan yang haram. Sebab tu tuan-tuan, bila kita angkat baca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, bariklah, berkatilah rezeki yang mana kami nak makan saat ini. Kan? Allahumma barik lana fima razaqtana, apa yang kau rezekikan kepada kami ni berkatilah. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah daripada kami azab api neraka-Mu. Tuan-tuan, waktu kita nak suap masuk dalam mulut pun kita fikir, makan hak kita makan ni takut makan benda yang haram. Kalau makan yang benda yang haram, planting dicampak masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kan? Saya dari Jabatan Netizen Negara Unit Media Tempur. Okay. Terima kasih tuan. Waalaikumsalam Datin, insya-Allah. Amin. Waalaikumsalam. Pagi ni kita bincang bab perut. Kan? Perut ni tuan-tuan, kita tahu perut ni dia benda sedap. Kalau kita makan perut kita sedap, kalau kita nak makan lembu pun kita macam cari perut. Kalau kita pergi tuan-tuan dalam masa korban, sembelih apa semua tu kan, antara part yang orang tak mau adalah perut. Jadi mainlah hamba Allah seorang ni, dia cuci perut, dia letak tepi. Nak balik tuan-tuan kan, nak balik tuan-tuan, sekali-sekali dengan perut tu hilang. Maknanya kata orang yang buta perut curi perut tu kan, tuan hak tolong cuci perut tu pun tak ada kan. Tu istilah dalam orang Kedah, dia kasar sikit lah kan, istilah dia kasar sikit kan. Kalau kita kata kat orang pekak boleh ke, Cik Roslan kita dah bincang lah dalam pertemuan yang lepas berkaitan dengan kata-kata yang khabisah, kata-kata yang tidak elok, dilarang kan dalam kita dah bincang lah dalam perbincangan yang lepas berkaitan dengan dosa-dosa mulut ni, dia ada 8. Pagi ni kita bincang bab perut kan. Jadi dilarang pada kita makan makanan yang haram, makan makanan yang syubhah. Syubhah macam mana tuan-tuan, kita pun tak tahu, samar. Kita pun tak tahu, kita pun was-was benda tu halal ke haram. Jadi bila tahu benda tu syubhah, maka kita tinggalkan. Saya tak ingat Ustaz Hadi kita pun ada pagi ni. Saya ada seorang ulama, bila dia tahu kambing dia hilang dalam kampung tu, berapa tahun dia tak makan kambing sebab dia takut kambing yang dia beli tu kambing yang dicuri tadi. Itu mungkin sebab saya tak nak buat kajian pagi ni bab tu kan, mungkin itu berkaitan dengan perkara-perkara yang syubhah. Dan banyaklah kawan-kawan syubhah tuan-tuan pun tahu, masuk makan kedai Cina kan, kita pun halal haram, baik kita tinggalkan. Tambah-tambah bulan Ramadan lagi haram lah, 2 kali haram kan. Dan berusahalah mencari makanan yang halal. Inilah perjuangan yang dibuat oleh sahabat kita ni, Tuan Haji Roslan dari QSR, memperjuangkan makanan yang halal. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bagaimana Allah sebut pada kita, oleh itu makanlah daripada apa yang telah dikurniakan Allah kepada kamu daripada benda-benda yang halal. Tuan-tuan, Allah bagi pada kita ni benda yang halal cukup banyak kan. Benda yang halal ni cukup banyak kan? Kita nak kena makan, kita nak kena cari kan? Sama ada di laut, di darat dan sebagainya, benda halal ni cukup banyak. Tapi Allah sebut kepada kita, dan bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar-benar kamu menyembahnya dengan semata-mata. Bila mana kita ni orang beriman, kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, mana kata di sana yang menjadi pertimbangan kita tuan-tuan adalah benda yang halal. Tapi benda yang halal ni juga boleh jadi benda yang haram bila mana kita bukan takat istilah orang Kedah kita makan, tapi dia mengkedarah. Bukan takat makan, dia mengkedarah. Sebab itulah dalam satu ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah kata kan, wa kulu washrabu, dan makanlah kamu
dan minumlah kamu dan makanlah kamu ni, kita makan minum kita ni. Wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah. Wala tusrifu, dan janganlah kita membazir. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa taala tak suka orang-orang yang boros. Tuan-tuan, di sini disebut oleh para ulama, oleh Hamka. Dia kata makanlah sampai kita rasa nak kenyang. Dia tak kata tuan-tuan makanlah sampai kita rasa kenyang. Makanlah sampai kita rasa nak kenyang, dan bila kita rasa nak kenyang, berhentilah. Dan minumlah sampai kita rasa nak hilang dahaga, dan bila kita hilang dahaga, tinggalkanlah. Tuan-tuan, mai bulan puasa ni makan. Lagi dahsyat lagi kita makan. Bini kita kata pula, abang, makanan banyak lagi ni tak habis. Tak apalah, abang jadi idaman. Abang tolong Pabih ni tuan-tuan, makan sungguh sampai tarawih sama terlena. Pesanan pada diri saya dan pada tuan-tuan jugalah. Kan? Sedangkan makan ni dia kena ada had. Dan di sana Allah sebut wala tusrifu. Dan janganlah kamu boros, membazir dan sebagainya lah. Dan hari ini alhamdulillah tuan-tuan, kita duduk dalam keadaan PKP ni, kita pun tahu dalam keadaan hari ini saya yakin dan percayalah sebahagian besar daripada kita ni tak memboros lah, tak membazir lah, sebab makanan pun tak banyak, tak pergi beli dan sebagainya. Kan? Tapi itulah pesan mai kepada kita. Pesan mai kepada kita, bila dalam bab kita nak makan, kita nak kena berhati-hati dan kita nak kena jaga, kerana di sana Imam Ghazali sebut makanan merupakan punca kepada syahwat, punca kepada nafsu, dan makanan juga merupakan punca kepada kejahatan, kepada penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, disebut lagi di sini, dan apabila engkau telah mendapat makanan yang halal, maka hendaklah engkau merasa cukup dengan makanan tersebut, dan hendaklah engkau berhenti sebelum kenyang, kerana perut yang kenyang itu akan mengeraskan hati dan menumpunkan akal. Dan tuan-tuan, dalam keadaan sana pun disebut, dia kata walaupun kita ni boleh makan makanan yang halal, tetapi kita nak kena kawal kita makan, kerana makanan yang halal tadi juga berbahaya. Berbahaya. Dan berbahaya tu macam mana? Bila kita dah terlalu kenyang, bila kita makan sampai sengkak, yang pertama penyakit yang mai kepada kita ialah penyakit mengeraskan hati kita. Kerana tuan-tuan, bila mana kita terlalu kenyang, akan rasa hilang nikmat kita nak beribadah. Kita nak baca Quran pun kita tak rasa nikmat, kita nak solat pun kita tak rasa nikmat. Dia menghilangkan rasa nikmat dalam diri kita bila mana kita makan terlalu kenyang. Tuan-tuan, ini yang kita nak kena beringat jugalah, terutama bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita nikmat untuk kita beribadah. Daripada 12 bulan tuan-tuan, bulan Ramadan inilah bulan yang mana Allah train pada kita, latih mai pada kita, satu bulan yang paling mudah kita nak beribadah. Tuan-tuan, bulan biasa bukan senang tuan-tuan, nak sembahyang tarawih sampai 8 rakaat sampai 20 rakaat tak mudah tuan-tuan. Kan? Bulan biasa ni nak selak Quran setengah orang ni bukannya mudah, nak buat ibadat ni bukan mudah. Tapi di bulan Ramadan secara automatik manusia dia ada satu motivasi pada diri dia untuk dia buat satu kebaikan. Walaupun sebahagian tu mungkinlah, tapi sebahagian besar orang Islam masuk bulan Ramadan mudah bagi dia untuk dia buat kebaikan. Tapi di sana tuan-tuan, bila dia buat kebaikan awal Ramadan dia semangat, tengah Ramadan dia hilang sikit, hujung Ramadan dia apa free gear. Saya ingat pesan Ustaz Izzat, Allah yarham Ustaz Izzat Syauqi, dia kata orang Islam ni masuk bulan Ramadan, di awal ni dia speed gear 5, dia bubuh gear 5, dia pecut semangat. Masuk di fasa kedua dia turun gear 3, masuk fasa ketiga dia turun minan nar, fasa untuk kita minta dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, dia free gear. Free gear tu tuan-tuan, kalau dulu orang kata apa, malam-malam boleh pergi ke market, boleh pergi ke pasar-pasar malam beli-beli barang. Hari ini mungkin dia layan Netflix dan sebagainya lah. Ada free gear, dia mengurangkan ibadat. Sedangkan teringat juga pesanan Tok Guru saya Ustaz Baharul, dia sebut, dia kata Ramadan ni seperti macam tebu. Tebu ni dia awal dia tu dia kurang manis, tapi mai kepada hujung dia tu dia makin manis. Itulah Ramadan. Dia awalnya tu dah manis tapi kurang sikit, tengah dia tu manis sikit, sampai ke hujung dia akan terus manis. Kerana apa? Di sana letaknya kemanisan iman itu sendiri. Dan dia sebut di sini, dia kata walaupun makan makanan yang halal, tapi makanan yang halal tu juga boleh membawa bahaya kepada kita. Bahaya dari sudut batiniah lah tuan-tuan. Kita makan, tetapi pada masa yang sama dia boleh mengeraskan hati kita kerana terlalu banyak makan.
kan. Pantang-mentang kita makan halal, kita rasa ni tak apa, ni boleh makan, kita makan. Tapi kalau kita makan tu sampai memudaratkan, di sana dia akan jadi haram balik. Inilah kita tuan-tuan, Islam. Orang kata juga, dia kata nak buat macam mana makan banyak ni, tak boleh nak kawal, duduk depan mata. Tuan-tuan, dalam bab makan, bermakna di sana Ramadan, Allah, kita duduk biasa makan, pagi makan, tengah hari makan, petang makan, malam pun makan. Tapi Ramadan mendidik kita, waktu kita boleh makan, kita kawal makan, kita tak makan. Di sana bermaksudnya apa? Manusia, dia boleh kawal untuk dia makan apa, waktu dia makan, banyak mana dia nak makan. Cuma kita bila kita dah makanan tu duduk depan mata kita, payah kita nak kontrol. Yang disebut jadi di sini, dia mengeraskan hati kita jadi kerah. Dia menumpulkan akal kita jadi kurang. Sebab itulah tuan-tuan, wallahu a'lam lah, ni pernah disebut oleh seorang sahabat saya. Dia kata, Faisal, kalau nak deal projek, kalau orang bisnes lah, dia kata pergi deal projek, elakkan waktu deal tu selepas makan. Selepas makan, dia kata kena pengalaman dia berhadapan dengan satu setengah orang ni, dia punya strategi dia ialah bila nak deal projek, bawa pergi kedai makan. Pergi kedai makan ni belanja sampai kenyang, sampai orang kata apa, terik. Lepas tu baru deal projek. Dia kata di sana otak kita akan jadi lemah. Di sini disebut oleh Imam Ghazali, bila mana kita makan kenyang, di sana dia akan menumpulkan akal. Jadi bila mana akal pun dah tak larat, orang bagi apa pun tuan-tuan, dia dah akan masuk. Andang ni pun kita nak kena beringat jugalah. Kecuali sebab itulah kita nak makan, kita patut-patut badan lah tuan-tuan. Kita bahagi dah perut kita ni, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 lagi untuk air, untuk udara. Kan? Jangan kita perlantak semua, tengok depan kita lobster, tak pernah makan. Lobster, ketam, udang. Pi pula tahu dalam keadaan duduk depan dia udang pun dia kata dia ni gout. Tapi tak apalah, dia kata gout ni ada ubat. Kan, balik nanti makan ubat. Sampai takat tu tuan-tuan, sebab nak makan. Sanggup sakit sebab nak makan. Dia makan sekali dia sakit seminggu. Kenapa? Ini yang dikatakan bahana kepada makanan. Tak kata pada orang lain, pada diri saya sendiri juga tuan-tuan. Kita nak kena didik diri kita. Tapi bukan mudah bukan mudah bila mana kita nak didik diri kita untuk kita menjaga makanan dan memberatkan anggota dari berbuat ibadat. Kita pernah sebut tadi, bila mana kita banyak makan, kita akan kurang buat ibadat dan mencari ilmu. Bila mana tuan-tuan kita ni banyak makan, dia malas nak mengaji, dia malas nak pergi tuntut ilmu, sama ada nak pergi kelas ni. Kalau dia pergi kelas pun dia lena. Dia pergi kelas pun dia lena. Manusia ni kalau dia masuk kelas, cikgu tengok dia lena. Dia lena ni dua keadaan. Satu dia keadaan dia tak cukup makan, ataupun yang keduanya dia terlebih makan. Lebih makan, dia tak larat malam, duduk lena kan. Dalam istilah dia berhibernasi lah kan, dia makan. Kemudiannya, bahkan perut yang kenyang itu akan menguatkan syahwat dan membantu tentera syaitan. Kenyang dengan yang halal adalah sebab kejahatan, adalah sebab segala kejahatan. Tuan-tuan, disebut di sini dia kata bila mana kenyang, di sana dia menyebabkan, dia menguatkan syahwat kita. Yang keduanya, bila kita kenyang, dia membantu tentera syaitan. Syaitan mudah dulu, tuan-tuan pun tahu, syaitan ni dia mengalir dalam darah kita, kan. Terima kasih Ustaz Abi Hanif daripada doktor kita daripada Aceh, turut bersama dengan kita ni, bekas mantan kepala Baitul Mal Aceh, kepala pengurusan zakat dan Baitul Mal di Aceh. Tuan-tuan turut bersama dengan kita pagi ni, insya-Allah. Bang Mat, kalau ada rezeki nanti tepi Aceh, dia cari doktor kita, insya-Allah. Kan? Boleh cari sejarah hubungan Kedah dengan Aceh ni banyak. Hubungan sejarah Kedah dengan Aceh ni banyak. Dan baru ni pun sepatutnya kita nak buat seminar hubungan zakat Kedah dan zakat Aceh, tetapi terpaksa ditangguhkan disebabkan COVID-19. Kemudiannya, oleh kerana itu, mencari makanan yang halal adalah wajib setiap Islam, dan berbuat ibadah atau mencari ilmu dengan memakan makanan yang haram adalah seperti membuat satu bangunan di atas longgokan sampah. Dan apabila engkau merasa cukup dalam setahun dengan hanya memakan selai baju yang kasar, dan merasa cukup dalam sehari semalam dengan 2 potong roti dari tepung gandum yang kasar, dan kau mampu meninggalkan kelazatan gulai, maka pasti makanan yang halal itu cukup bagimu. Disebut gulai tadi tuan-tuan, disebut juga gulai. Dia kata, dia sebut sini makan takat padan je lah. Kalau kita perlu hari itu 1 buku roti, 1 buku sekeping roti saja.
Kalau kita rasa kita makan satu pinggan nasi, satu pinggan, ataupun dua pinggan, tuan-tuan. Di sini kita kalau kita tengok purata rakyat Malaysia lah. Rakyat Malaysia setahun dia akan makan 80 kilo beras. Kan, lebih kurang ni kajian yang dibuat. Sebab manusia kita ni makan beras setahun lah. Jadi purata dia tu lebih kurang 80 kilo setahun. Kan? Dan di sana harta yang halal itu sebenarnya banyak dan engkau tidak dituntut memeriksa sampai kepada perkara-perkara yang kecil. Bahkan memadailah bagimu bahawa engkau menghindari apa-apa yang telah engkau kenal pasti bahawa harta itu adalah haram, dan engkau sangka bahawa ia adalah haram dengan bukti-bukti yang nyata yang telah ada pada harta tersebut. Kan? Jadi disebut pada kita di sini menjadi kewajipan kepada kita bila nak pi beli makanan, tengok ada cop halal. Memadailah kita dengan meyakini cop halal yang dikeluarkan oleh kerajaan. Kita yakinlah. Kerana di sana itu dia kata tak payah nak pergi teliti. Dia kata tengok benda ni, jom nak pergi Kelang. Tengok dekat Kelang. Mana kata di pedoman juga kepada kita. Kan? Dan maka betapa pula kenyang dengan makanan yang haram. Tuan-tuan, dia sebut tadi di sini, dia kata kalaulah kita kata makan makanan yang halal tu pun boleh membawa kepada kejahatan, apatah lagi dalam kehidupan kita kalau kita makan makanan yang haram. Sudah tentu makanan yang haram tu lebih lagi berbahaya kepada kita. Sebab tu kita nak kena beringat bila mana bab makan. Tuan-tuan, bila mana bab makan. Sebab tu saya sebut bila mana bab makan, bab perut ni bab makan lah. Dan di sana akan bermulanya kejahatan. Kerana apa? Manusia ni bila dia lapar, dia akan menipu. Bila dia lapar, dia akan mencuri. Bila dia lapar, dia akan mula dia buat segala sesuatu. Kan? Tetapi di sana juga tuan-tuan, bila mana kita ni lapar, dalam nak mendidik pun, dalam kita tengok bila mana dalam nak mendidik kuda, tuan-tuan, nak berlatih kuda, penternakan kuda liar ataupun penjinakkan kuda liar. Kuda liar ni kalau nak menjinakkan dia macam mana? Ambil kuda liar, kan, tahan dia tak bagi makan, kemudian dibebankan dengan benda-benda berat. Macam tu juga dengan kita, bulan puasa Allah Ta'ala tahan kita tak bagi makan, malam bebankan kita daripada buat benda-benda berat. Sebab apa? Nak melatih, nak menjinakkan nafsu yang ada dalam diri kita. Kan? Ini antaranya berkaitan dengan makanan. Tetapi kalau makanan ni tuan-tuan, manusia dia tidak ada makanan, dia akan mudah selain daripada makan tu sendiri, memberikan menyebabkan sekiranya dia makan lebih. Tak kisahlah makanan tu halal ke makanan yang haram. Imam Ghazali sebut kalau makanan yang halal pun boleh mengeraskan hati manusia, apatah lagi makanan yang haram. Dan manusia ni tuan-tuan, kerana sebab dia nak makan, dia selalu menipu. Dan manusia ni juga hari ni kita tengok penipuan ni banyak lah. Jadi sahabat kita main daripada Jabatan Netizen Malaysia, semalam pun viral lagi tuan-tuan. Viral lagi. Ada seorang hantar mai, dia kata dalam satu grup viral tentang satu kes. Kita pun bila tengok kes viral ni, kita pun melompat lah. Ya, yalah tuan-tuan, kalau viral tadi orang hantar pada sahabat saya untuk pergi semak, pergi siasat. Bila turun siasat, semari dulu pun ada juga kes viral. Ni ada dua tiga kes viral lah. Bila kita pergi tengok apa yang berlaku di sana, ialah dia merupakan penerima bantuan bulanan daripada JKM. Tanyalah sebab apa viral ni kak? Dia senyum. Tapi dalam keadaan tuan-tuan lalok lah. Rekod suami isteri ni orang kata apa? Penagih lah. Dan di sana kita nak sebut lah, di sana bila mana viral, kan, merayu ni nak anak tak ada susu, nak makan ni apa semua. Bila kat sahabat pi tu tuan-tuan tengok bekas makanan macam baru lepas makan, teh ais apa semua duk ada. Kan? Kita tak mau tuduh lah dia tak puasa, tapi dia kata bekas pun duk ada lagi, dia tak sakit hati ni, tak tahu terang mana ni. Kan? Jadi bila mana viral dia, orang hantam lah, orang tag dekat saya tu banyak lah. Tag saya ni 1, 2, 3 kan. Jadi di sana tu kita nak tengok, kan, dia habaq pada orang ni, dia kata dia viral ni sebab dia rasa dia tak ada makan, dia tak cukup makan. Dan orang kita pun tuan-tuan, bila mana viral tak cukup makan ni, bermakna masing-masing kesian lah, pakat-pakat. Kita pun tahu, sebab dia melibatkan makan, tambah-tambah melibatkan budak kecil. Tapi di sana bila pergi tengok, duit dapat bantuan tu ada, BPN pun masuk, kan. Bahkan kemarin saja, kan, tak tahu berapa banyak, berapa puluh ribu masuk. Tapi yang lebih sedih ialah duit itu digunakan untuk membeli barang-barang yang terlarang. Tuan pula ada orang tanya, dia kata kenapa zakat tak membasmi orang menghisap dadah? Kenapa zakat masih gagal? Tuan-tuan, kalau ada sebuah tok atas panggung zakat, kebah tuan-tuan. Basmi zakat pun, nak basmi kemiskinan pun satu dah kerja zakat dengan JKM. Nak membasmi dadah pun nak kena letak belakang zakat lagi. Rebah tuan-tuan. Sebab dalam negara kita ada banyak agensi.
Kalau dadah ada AADK, kalau dadah ada pemadam, kalau ada dadah ada pengasih dan sebagainya, ada pusat-pusat inabah yang dibuat. Tetapi di sana orang menyalahkan lagi pada institusi. Dia kata kenapa agensi ni gagal untuk membasmi orang isap dadah. Kita pun tahu kerajaan dah isytiharkan dadah sebagai musuh negara. Dan saya rasa mungkin tahun 80-an tu pun dadah ni dianggap sebagai najis dan dianggap sebagai musuh negara yang nombor satu. Tetapi sampai hari ini gagal, tuan-tuan. Kenapa? Kita tak boleh bilang mana gagal ni. Orang blame tak. Dia kata kegagalan orang isap dadah pulih ni disebabkan oleh masyarakat. Masyarakat juga salah. Tuan-tuan, berapa ramai masyarakat bila mana ada orang isap dadah, dia balik ke masyarakat terima dia. Tetapi di sana, tuan-tuan, kita nak kena faham bahawasanya di belakang penagih dadah ni terdapat tokan-tokan besar. Mungkin saya cakap benda ni pun agak berbahaya lah. Baru ni pergi ke satu bank, bincang dengan seorang pengurus bank sebab dia nak bayar zakat. Dia sebut, dia kata ketika mana dia duk approve loan ataupun pinjaman kepada pengusaha-pengusaha nelayan, yang sedih dia kata, yang bagi orang-orang Melayu kita makan ni tokai-tokai besar lah. Jadi mereka ni memang mereka kena dadah. Sebab apa? Sebab tokai-tokai bagi, sebab nak pergi ke laut, nak bagi kuat. Jadi bila mana dia kata kami nak bagi mereka kuat. Jadi port ni bila balik mai kena menaga dadah, masuk ke AADK, patah balik mai ni ada jugalah orang tapak kaki tangan yang akan hantar api ni untuk hasut balik depa kepada dadah. Jadi benda ni bukan mudah kerana di sana tu satu gerakan yang cukup besar, satu gerakan yang memang tersusun yang akan memastikan orang Melayu kita ataupun anak-anak orang Melayu ni yang mana dia menghisap dadah, bila mana dipulihkan dia akan kembali. Mak ayah kepung, masyarakat kepung, bagi sokongan. Depa ni berusaha untuk berubah. Tapi bila mana mai kawan kena, tuan-tuan, dia akan balik. Ini adalah cabaran-cabaran yang ada kepada kita. Tetapi tak bermakna di sana kita boleh menyalahkan agensi-agensi. Kan? Ada yang kata, tu masjid tak pandai santuni, masyarakat tak pandai santuni. Kita duk salah pada orang ni. Semalam pun panjang jugalah saya berbahas. Dia duk menyalahkan kita. Dia kata, kenapa pertama zakat tak boleh, orang kata, menyelesaikan masalah dadah. Kita ceritalah kita bukan di luar kuasa kita. Kemudian dia kata, kenapa tak pergi menyantuni dia tu direct. Tuan-tuan, rakyat Kedah ada 2 juta orang. Kaki tangan zakat ada sebahagian. Kita hanya mampu, takat kita mampu. Dia duk salahkan zakat ni. Ini manusia, tuan-tuan. Saya selalu sebut, untuk memakan hati semua pihak tu memang sukarlah. Kisah yang disebut oleh Luqmanul Hakim, satu ketika, kisah ni pun tuan-tuan tahu, tapi saja nak cerita balik lah. Bila mana satu ketika Luqmanul Hakim keluar bermusafir dengan anak dia, naik keldai. Bila naik keldai berjalan tu, anak dia tuntun, anak dia tarik, Luqmanul Hakim duduk atas keldai. Sampai di pertengahan jalan, orang tengok, dia kata, bodoh orang tua ni. Ada anak sanggup, tak ada hati perut bagi anak dia tarik. Dia tua saja, dia duduk melenggak ke atas. Luqmanul Hakim dengar, Rombang dengar, tuan-tuan, dia perhati dengar. Dia kata, oh, ada orang kata kat aku. Lepas rombongan tadi, dia turun. Dia kata pada anak dia, dia kata, wahai anakku, tolong naik sat duduk atas. Kerana ayah pula nak tarik. Kemudian Luqmanul Hakim pula tarik. Berjalan sampai jumpa dengan satu lagi rombongan. Jumpa tengok. Orang tadi pun kata, dia kata, bodoh. Bodoh anak ni. Anak saja yang tak erti apa. Pak dah lah tua. Kenapa anak duduk bawah? Pak dengan yang tarik. Luqmanul Hakim pun dengar. Lepas rombongan tadi tu orang tak apa berlalu, dia kata pada anak dia kata, tak apalah kalau macam tu, hang naik pun salah, pak naik pun salah, jom kita naik 2 orang. Dia pun naik 2 orang. Bila naik 2 orang, berjalan di sana, sampai di sana tu bertemu dengan satu lagi rombongan. Rombongan tadi kata, dia kata, pak dengan anak bodoh sama bodoh. Ini bahasa Kedah lah, tuan-tuan. Pak dengan anak ni tak boleh buat kira. Dah lah keldai tu tua, dah lah keldai tu tak larat. Dia pergi rabat 2 orang. Dia pergi naik 2 orang. Luqmanul Hakim pun dengar, tak apalah. Jalan, lepas rombongan tadi, dia turun. Anak turun, pak pun turun. Bila pak turun, anak turun, 2 orang tarik, seorang tarik keldai, 2 orang berjalan. Mai jumpa satu rombongan ni, rombongan tadi kata, dia kata, bodoh pak dengan anak ni. Ada keldai saja dia tak naik. Tuan-tuan, semua salah. Pak naik saja pun salah, anak naik saja pun salah, naik 2 orang pun salah, tak naik langsung pun salah. Kan tidak ada di sana itu satu apa yang manusia buat, tak ada yang betul. Sukar untuk memenuhi
orang punya kehendak kepuasan orang, kerana penafsiran manusia itu pelbagai. Penafsiran manusia itu pelbagai. Jadi di sana dia perlu kepada bila mana kita bekerja, maka kita kena terus bekerja lah dengan dengan apa yang berlaku, kan. Kemudiannya, adapun harta yang sudah nyata haram, maka hal ini sudah tidak perlu diterangkan lagi. Dan harta yang disangka haram dengan beberapa tanda ialah seumpama harta raja-raja yang zalim dan pegawai-pegawainya, dan harta-harta orang yang tidak ada pekerjaan kecuali hanya meratapi orang mati, atau menjual arak, bermuamalah dengan cara riba, atau berjual beri seruling, alat muzik seumpamanya. Maka siapa saja yang engkau ketahui secara pasti bahawa kebanyakan hartanya adalah dari sumber yang haram, maka apa yang engkau ambil daripada tangannya, walaupun boleh jadi ia halal, adalah haram, kerana itulah yang ghalib pada sangkaannya. Disebut di sini ialah Imam Ghazali sebut kita ni tuan-tuan dalam kehidupan kita, Waalaikumsalam, Cik Wan kita daripada Lada Langkawi. Dan macam mana Langkawi, insya-Allah lepas Cik Wan kita ni dia ada buat, nanti dia ajak pergi Mengai. Ya, nanti insya-Allah lah kalau lepas kita kata PKP nanti kita turun pergi Mengai belah Langkawi, Candak Sotong ke apa ke. Cik Amin kita daripada Panorama pun ada. Kan sekali kita tuan turun Langkawi, kita pergi Mengai dengan Cik Wan kita. Buat duduk ada dah. Kan. Duduk sini dia sebut, dia kata bila mana kita dalam hidup ni kita tahu dia ni memang kerja yang haram. Dia jual arak, dia main nombor ekor, dia main judi. Jadi bila mana dia bagi harta pada kita ni, disebut oleh Imam Ghazali sebaiknya janganlah kita ambil harta daripada dia, kerana di sana tu ada harta-harta yang syubhah, ada harta-harta yang tak elok. Jadi trend lah ni tuan-tuan, ada orang dia buat kerja yang tak elok, tapi menjadi trend kepada mereka ialah dia kata tak apalah, benda ni benda haram, tapi cara nak suci macam mana, setiap tahun hantar orang pergi umrah, setiap tahun hantar orang pergi haji. Tapi kalau dia hantar tu dengan sumber yang halal, tak apalah tuan-tuan. Takut dia hantar tu sumber dia menang, katalah dia jual arak untung, kemudian dia jual arak tu, hasil tu hantar orang pergi umrah dan pergi haji. Di sini disebut oleh Imam Ghazali, elakkanlah, janganlah kita tahu benda yang dia dapat tu haram, dia bagi mai pada kita, elaklah ambil, kan, kerana tak menjadi keperluan kepada kita. Kecuali kita tak tahu dia mai bagi pada kita, kita ambil, atau tak tahu, tu lain cerita tuan-tuan, tu nombor dua. Tapi kita tahu duduk dalam kampung kita ni, harta dia ni harta yang memang harta yang sumber yang tak halal, kan. Jadi kalau dia mai bagi pada kita, terus ambil lah, terus ambil, kan, terus ambil, kan. Dalam bab zakat pun tuan-tuan, untuk orang bayar zakat mestilah dari sumber yang halal. Baru ni bergaduh sakan jugalah, kan, kita bila mana ada orang nak mai bayar zakat daripada sumber-sumber yang tidak halal ni. Contoh dia kata kenapa saya bayar online boleh, kenapa saya mai bayar di kaunter tak boleh? Yalah bayar online tuan-tuan, kita tak check, kita dah abang lah zakat mesti dari sumber yang halal. Jadi bila mana dia nak bayar zakat, jadi dengan online sistem dia tak tanya daripada mana harta kamu, dia tak tanya tuan-tuan. Tapi bila mana dia mai ke kaunter, kita pun tak tanya daripada sumber harta dia. Tetapi di sana bila dia tanya daripada kita, dia kata ni saya buat benda-benda tak apa elok ni, boleh tak saya bayar zakat? Di sana tuan-tuan kita terpaksa menjawab bahawasanya ini tidak boleh ditunaikan zakat. Dan minta juga pada kita untuk tunaikan zakat dalam keadaan tuan-tuan buat mock check. Lagi bahaya tuan-tuan. Lagi bahaya. Kenapa? Dia boleh viral dalam Facebook, dia kata tengok aku jual benda ni pun mufti Kedah ataupun kerajaan zakat Kedah dia iktiraf. Di sana tu kita nak kena menjaga maslahah ammah. Kita nak kena menjaga masalah yang ada dalam masyarakat. Sebab itulah tuan-tuan, tuan-tuan perasan tak? Salah satu medium untuk bayar zakat, tunaikan zakat ni adalah menggunakan kad kredit. Menggunakan kad kredit. Tetapi kad kredit yang Islamik saja. Kad kredit yang konvensional tidak boleh digunakan untuk tunaikan zakat. Kerana di sana, sebab itulah tuan-tuan tengok, setengah kad kredit ni dia tulis dah masa kita ambil akad tu, dia kata kad kredit boleh digunakan untuk pembayaran zakat. Tuan-tuan 2 tahun lepas bergaduh sakan jugalah. Ada seorang datuk dia kata kenapa zakat Kedah tak mau terima kad kredit saja. Kita katalah kad kredit ni kad kredit konvensional, tidak boleh menunaikan zakat menggunakan kad kredit konvensional. Dia kata mana boleh, sama aja dia kata. Tuan-tuan di situ kita nak kena letak pada ahli dia lah. Orang siapa yang menguruskan on banking berkaitan dengan Islamic banking ni, mereka tahulah konsep kad kredit yang digunakan pakai untuk kad kredit Islami dengan kad kredit yang digunakan pakai untuk konvensional. Itu kita kena berbalik kepada ahli dia. Tapi bila mana orang mai pertikai marah mai pada kita tuan-tuan, di sana tidak boleh lah kita sebut untuk memastikan benda tu bayar zakat, gunakanlah kaedah yang halal, kan.
Kemudiannya, di antara harta yang jelas haramnya ialah harta wakaf yang dimakan tidak mengikut syaratnya. Seperti orang yang tidak bersungguh-sungguh menggaji, maka haram yang mengambil harta atau makanan yang diwakafkan khusus kepada pelajar yang ada dalam madrasah itu. Dan siapa yang mengerjakan maksiat, maka akan ditolak segala persaksian syahadahnya. Dan begitu pula haram mengambil harta atas nama tasawuf bagi orang yang bukan ahli tasawuf dari harta wakaf yang dikhususkan untuk mereka. Di sini tuan-tuan disebut tentang harta wakaf, harta zakat. Haram bagi bukan ahli dia makan. Sebab tu saya sebut semalam, tuan-tuan, dia melibatkan yang pertamanya sahabatan lah. Bila mana viral dalam masyarakat ni, ada orang dia memang dia tak percaya kepada institusi zakat. Dia tak percaya pada jabat zakat. Dia kata saya puas lagi saya bagi sendiri. Tuan-tuan, bila dia bagi sendiri, contohlah kan, dia duk nampak dengan dia bila viral saja dia kata dia ni orang miskin. Pum, dia kata aku tunaikan zakat kepada hang. Dalam keadaan orang tu dalam akaun dia ada 300-400 ribu. Dia bukan asnaf, tuan-tuan. Di sana menjadi hukum pada dia wajib qada zakat dia balik. Kalau sedekah tak apa, tuan-tuan. Sedekah tak apa. Sedekah ni dalam sebuah hadis Nabi SAW. Kalau tuan-tuan tengok dalam sebuah kisah bagaimana ada seorang sahabat ni dia menderma, dia bersedekah. Dia sedekah, dia silap bagi pada orang. Kan? Tengok-tengok bagi pada pelacur, tengok-tengok bagi pada orang jahat. Nabi kata di sana pahala sedekah tu tak dapat sebab kita tak tahu dia tu siapa. Kan? Cuma kalau kita dah tahu dia tu isap dadah, kita bagi duit pada dia, tiba-tiba duit kita dia beli dadah, di sana tuan-tuan menjadi kewajipan pada kita untuk kita tak bagilah. Sebab kalau kita bagi pun kita galakkan lagi dia isap dadah. Kan? Kita nak kena cari jalan jugalah. Semalam pun ada bagi cadangan, dia kata dekat depan ni kita bagi barang makan. Kan? Bagi beras, bagi gula, bagi kopi. Tuan-tuan, bagi beras pun pergi jual, bagi kopi pun pergi jual, bagi gula pun pergi jual. Tapi tak menyebabkan zakat tak bantu, zakat bagi. Keluarga walaupun dia terlibat dengan dadah, kita akan bagi setakat mana dengan kelayakan dia perlu dapat. Walaupun ada orang kata jangan bagi. Kalau jangan bagi, tuan-tuan, ada orang kabar pula dia kata zakat tak bagi bantuan. Itu pun kita nak kena tengok jugalah. Tapi di sana, tuan-tuan, ada kesalahan menggunakan duit tadi. Tapi untuk zakat, tuan-tuan nak kena beringat, jangan duk bagi kalau dia tu bukan asnaf, kerana zakat kita tidak sah. Tuan-tuan nak kategori macam mana, tambah-tambah kalau duit zakat, tuan-tuan, kalau tuan-tuan bagi derma dengan sedekah tu lain. Tuan-tuan tetaplah tu hak tuan-tuan lah, dan dia pun boleh guna ikut dia nak beli apa pun. Tapi kalau tuan-tuan bagi zakat dan dia memang ada akaun dia lebih, dan memang dia ada duit, dan duit tu dia guna untuk beli dadah, tuan-tuan nak kena beringat, tuan-tuan nak kena qada balik zakat tuan-tuan, kerana tidak sah, dia tak termasuk dalam kalangan asnaf. Ini kita nak kena cermat jugalah dalam kehidupan kita. Sebab itulah kita sebut bila mana berkaitan dengan sumbangan, derma dan sebagainya, bila mana viral, double check. Double check. Dia ni siapa? Paling mudah ialah tuan-tuan masuk ZOT, tuan-tuan tengok ada sistem ZOT, zakat on touch. Ada Imam Karyah. Paling mudah tuan-tuan tengok, tuan-tuan boleh double check dengan pihak lembaga zakat negeri Kedah ataupun JKM. Dia ni layak ke tak layak? Dia ni layak ke tak layak? Sebab itulah kita sebut dalam banyak-banyak kes viral ini, macam baru ni seorang sahabat bila saya tulis, sahabat saya di Kelantan, saudara Wan Syazwan, ketua penolong pengarah di satu pejabat tanah di Kelantan. Dia sebut, dia kata ada satu kes di Kelantan ni, kerajaan dah cuba bantu dah, anak-anak bawa pergi sekolah, duk piang ulang ambil bawa balik. Tetapi di sana mak yang tak bagi, pak tak mau bagi anak dia pandai. Ini masalah, tuan-tuan. Ini masalah kita. Kita ni ialah takat mana kita nak boleh bertegang aurat. Kan? Kalau kita pergi, pak dia tunggu dengan parang, tak larat kita nak tunggu depan rumah, tuan-tuan. Tak larat kita nak tunggu depan rumah. Dan kita pun tidak ada kuasa untuk masuk rumah dia, ambil anak dia, bawa pelari anak dia pergi mengaji. Walaupun di sana kita tak talah ni agensi takat mana kan. Mai dengan orang high end ni kan. Orang kita katalah ambil anak bawa pelari pergi tak lain. Bukannya mudah, tuan-tuan. Kita cakap dengan mulut memang mudah, tetapi nak ambil depa pergi keluar tu, bukan tu benda yang mudah. Kita kata ambil lah pak dia tak dalam. Ambil pak dia tak dalam, bukan duduk lama, tuan-tuan, dia keluar balik. Dia keluar. Ini kita kata satu masalah masyarakat kita yang memang sukar untuk kita selesaikan. Orang boleh tuju, orang boleh kata, tapi benda tu bukan mudah untuk kita selesaikan. Dan yang fikir benda ni, tuan-tuan, bukan orang biasa, pakar-pakar, pensyarah, semua duk fikir macam mana nak selesaikan masalah, macam mana nak selesaikan masalah. Tapi itulah realiti masalah dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Dan salah satu lagi lah, kita pun sebut di lembaga zakat negeri Kedah kita bagi bantuan rumah. Bila kita bagi bantuan rumah, tuan-tuan, syaratnya mestilah dibina atas tanah milik sendiri ataupun milik ahli keluarga. Tapi di sana, tuan-tuan, ada kes-kes yang mana rumah di atas tanah rizab sungai. Kita pun tak boleh nak pergi langgar untuk bina rumah di atas tanah rizab sungai. Viral 2-3 hari ni.
Ada satu kes viral ni lagi syok tuan-tuan. Dia ada 2-3 kes terlepas viral di Pendang. Dia ambil belakang rumah bahagian buruh. Dekat belakang tu, bahagian belakang tu macam banglo. Kan? Netizen satu Malaysia ni godam kita, katok kita ni memang habis meta. Tengok rumah belakang teruk. Rumah belakang elok, depan teruk sikit kan. Tapi pakai kereta perdana. Yang keduanya viral 2-3 hari lepas kan. Dia ambil sisi buruk ni. Sebenarnya dia ada rumah baru sebelah tu yang cantik elok, dia bagi anak dia buat, dia bagi anak dia duduk. Kan? Jadi rumah hak elok ni pegawai kita turun siasat nak buat tak boleh sebab ada tanah Rizak. Tanah Rizak ni tuan-tuan, orang yang boleh buat tanah Rizak ni NGO je. Kerajaan tak boleh. Kerana contoh kalau kita buat atas tanah Rizak JPS, kalau zakat buat, zakat boleh disalahkan melanggar tanah kerajaan. Ini kita pun salah kan. Dan benda yang sama mungkin kerajaan, baru ni saya jumpa dengan sahabat-sahabat daripada 2 hari lepas bincang masalah ni lah, pergi jumpa dengan Cik Nasir, nak pergi beli nasi Arab dekat Wadi Sinai. Hari tu teringin nak makan nasi Arab. Dah 6 hari puasa, ingat hari ni tak pernah makan lagi nasi Arab. Duduk makan muai sikit-sikit lah. Pergi beli nasi Arab. Jumpa dengan Cik Nasir, tanya dia macam mana masalah kedar. Kedar ni tercapai tak dia punya kedar bagi rumah, dia tanya kedar bagi rumah. Polisi Kedah tuan-tuan, dia himpun seluruh orang miskin satu Kedah ni, pitak di satu kampung. Ada kat Kedah ni, Kubang Pasu ada Kedah, belah Pokok Senak ada Kedah, belah Kuala Nerang ada Kedah, belah Kulim ada Kedah, belah Sungai Petani ada Kedah. Tapi dia kata menjadi satu masalah ialah bila mana kita himpun orang miskin semua ni piduk satu perkampungan. Kan? Piduk satu perkampungan. Dia kata kita memindahkan masalah tu ke perkampungan tu. Dan di Kedah ni tuan-tuan, tak tahu apalah, sumbang mahram ada, dadah ada, mencuri ada, semua duduk dalam tu. Kerana apa? Dia pindah masalah orang miskin piduk satu tempat. Dan orang miskin ni, bila perkumpulan orang miskin duduk ramai-ramai ni, orang kata pula, dia kata kenapa tak pergi didik? Didik tuan-tuan. Orang Kedah ni dia ada hantar ustazah duduk mengajar, buka surau, bagi peruntukan. Tapi main dengan sikap orang bukan mudah tuan-tuan. Kan? Tak mudah. Tak mudah kerana apa? Mereka duduk dalam kelompok mereka. Dan di sana tu tuan-tuan, sebab itulah kita kata sukar untuk kita ubah sikap dalam masyarakat yang ada dalam kita hari ni. Jadi kaedah dia macam itulah, sama ada nak pindahkan. Tapi orang-orang miskin yang duduk dalam bandar ni tuan-tuan, kita nak pindah pergi ke kawasan kampung, dia tak mau. Dia sebab dia nak duduk dalam bandar. Dia nak suruh bina rumah dalam pekan. Nak bina rumah dalam pekan tuan-tuan, tuan-tuan pun tahu satu petak ataupun satu kaki persegi kalau kita nak beli tanah berapa puluh ribu tuan-tuan. Kalau dalam pekan start mungkin cecah 200,000 ke 300,000. Kos dia cukup tinggi. Kalau di Kedah ni, kalau kita nak bagi rumah yang jenis bertingkat, kalau di Kuala Lumpur boleh bagi rumah flat. Bagi di Kedah dia tak mau, dia kata kami tak mau rumah flat, kami duduk biasa duduk rumah atas tanah. Duduk rumah atas tanah nak duduk dalam bandar Lok Start. Kami tak mau keluar bandar Lok Start, tak mau pergi Pokok Senar, tak mau pergi Kuala Nerang sebab tu kampung. Kami duduk biasa duduk dalam pekan. Kami biasa duduk dalam bandar. Ini masalah yang memang sukar untuk kita tangani. Kan? Sebab itulah duduk cari jalan. Berbeza dengan NGO tuan-tuan. Berbeza dengan NGO. Berbeza dengan NGO. Kalau NGO dia sebab dia jaga seorang. Zakat dia menjaga 2 juta rakyat Kedah, 500,000 isi rumah. Dan dalam 500,000 isi rumah tuan-tuan, kita kenal pastilah yang data dengan e-kasir dan sebagainya, lebih kurang 40,000 lebih kemiskinan. Yang memang pohon pada kita ni 100,000 lebih. Tapi takat hari ni dengan dana keuangan yang ada, kita boleh bagi takat 15,000 ke 16,000 isi keluarga saja sebulan. Sebab dana kita tak cukup. Itu pun kita ucap terima kasih lah kepada pihak korporat, Bank Pembangunan Malaysia, Etika, PNB, QSR, bank-bank, Maybank, yang sebagainya ni yang memang walaupun kita sebut mengagihkan zakat mereka ke negeri Kedah Darul Aman. Ini kita satu sebab kita tahu Kedah negeri yang kedua termiskin di Malaysia. Nombor 1 Kelantan. Tapi bagus juga tuan-tuan, semalam keluar declaration kata di Kelantan kawasan hijau, di Kedah kawasan hijau. Negeri miskin ni orang tak ramai, orang luar pun tak ramai. Jadi COVID-19 ni mudah selesai lah. Dan berbanding negeri maju, di sana mereka ada transaksi dan sebagainya, orang keluar masuk dan sebagainya. Itu mungkin juga agak sukarlah bagi mereka untuk menghadapi COVID-19 ni. Dalam keadaan miskin ni pun ada juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang Kedah. Dan seterusnya, dan telah kami sebutkan keterangan yang luas tentang harta syubhat, halal dan haram dalam kitab Ihya Ulumuddin, kerana hendaklah engkau merujuk ke sana, kerana mengetahui cara mencari harta yang halal ini ialah wajib, dan mencari harta yang halal itu adalah wajib seperti wajib engkau sembahyang 5 waktu. Disebut Imam Ghazali, dia kata
Bab halal haram ni dah bincang dalam kitab Ihya Ulumuddin. InsyaAllah tuan-tuan, kita ni pun nanti nak habis. Kita carilah kitab-kitab Ihya agar kita apa untuk kita ambil. Dan dia sebut di sini kita mencari kewajipan halal ni sama seperti mana kita solat 5 waktu menjadi kewajipan kepada diri kita. Dan benda halal ni tuan-tuan pun dia boleh main dalam banyak keadaan lah. Yang memang sah haram, kita nampak haram lah. Kita makan yang haram tu antaranya kita makan babi, kita makan benda-benda yang Allah Ta'ala larang, tu memang haram. Yang keduanya yang haram, yang sebenarnya harta tu duduk pada kita. Contoh tuan-tuan, kita ada zakat. Harta kita, harta kita ni cukup haul dan nisab. Cukup nisab dan cukup haul. Kita tak bawa keluar zakat, 25% yang duduk dalam harta kita tu harta yang haram. Kita tak boleh makan. Allah sebut wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Satu. Yang keduanya harta pusaka. Berapa ramai tuan-tuan di Kedah lah, khususnya di Kedah, bila ayah mati, abang sulung dia buat bendang. Dia buat bendang, dia tak faraid harta tadi kepada ahli keluarga dia yang lain. Adik-adik dia, adik-adik tengok jeling saja je tuan-tuan, tak dapat. Dia makan harta yang haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Pak tinggal bendang 20 hulung, dapat hasil. Contoh 20 hulung dia boleh berhasil satu musim 40,000. Tolak bersih dia kata dah dapat dalam 30,000. 30,000 ni dia bagi ke adik-beradik dia, ada 3 beradik, dia bagi ke adik dia hak seorang 2,000, hak seorang lagi 2,000. Dia kata hampa ambil orang sikit, aku yang buat, teruk-teruk bagi kat aku lah. Tuan-tuan, pembahagian tu tidak mengikut hukum faraid. Abang pun makan harta yang haram. Ni benda-benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Sebab itulah kalau kita perhati, kalau kita teliti dalam masyarakat kita ni, bila mana tak selesai hukum pembahagian faraid, harta-harta pusaka ni menyebabkan ada di kalangan ahli keluarga yang mana tersalah makan. Tambah lagi tuan-tuan, bila mana pak dia mati, dia buat bendang, dia ada mak tiri. Mak tiri dia tu meluat, dia meluat sungguh kat mak tiri dia ni. Sedangkan dalam istilah Kedah tuan-tuan, mak ni dia boleh dapat panggung mayat. Istilah dia lah, bahagian isteri. Dia boleh dapat bahagian isteri 1/8 di sana. Walaupun mak kita dah mati, walaupun dia tu mak tiri kita, walaupun kita tak suka pada dia, ada istilah Kedah kata panggung mayat, dia boleh dapat. Tak ada kata bahagian isteri 1/8 dia boleh dapat. Tapi di sana orang kita dia tak bagi. Dia kata mai kemudian tanah ni pak dia beli dengan mak dia dulu, mak dia mati dulu, kan, tak mau bagi kat mak dia. Mereka makan harta yang haram. Sebab itulah kita sebut harta yang haram ni tuan-tuan, bukan setakat harta yang haram kita kata babi, kita kata kita makan benda-benda yang kita kata rasuah yang haram ni. Tapi ada di sana benda-benda yang memang duduk bergelegar dalam kalangan masyarakat kita yang dia tak ambil berat. Zakat yang dia tak keluarkan 25%, kan, duduk dalam harta dia walaupun tak banyak. Dia kata tak banyak mana pun, kan, RM2 3 contohlah, kan. Tapi itu bukan hak dia. Kenapa? Itu hak golongan asnaf yang 8. Macam tu juga harta pusaka, bukan mudah dia nak urus, bukan mudah dia nak takbir. Terutamanya lepas pak dia mati, ada harta faraid yang dia wajib bagi, terutamanya orang bendang lah. Yang paling payah kali orang bendang. Sebab bila mana mati tinggal sikit, pakat-pakat bagi ikut suka lah. Bagi ikut suka. Kalau abang sulung, dia akan conquer, dia akan ambil semua. Jadi menyebabkan ahli keluarga lain tu tak dapat. Di sana tu tuan-tuan, hasil yang dia dapat merupakan hasil yang mana boleh dikirikan dia bukan hasil yang halal. Jadi kita rasa setakat itulah tuan-tuan, pagi ni perbincangan kita berkisar berkaitan dengan permasalahan dosa-dosa yang disebabkan oleh menjaga perut. Kerana disebut Imam Ghazali, perut merupakan punca kepada syahwat dan perut merupakan punca kepada penyakit. Orang tanya pada Tun Dr. Mahathir, dia kata, Tun, macam mana Tun boleh jaga sampai umur tua, sampai hari ni umur 90 boleh jadi Perdana Menteri ni, kan, macam mana Tun jaga kesihatan? Tun kata mak dia pesan, berhenti sebelum kita kenyang. Makna kata apa tuan-tuan? Tengah-tengah makan sedap kita berhenti. Dan tapi kita ni bila mana kita nak berhenti, lagi sedap lagi kita makan, lagi sedap lagi kita makan, dan lagi sedap lagi kita makan. Kerana apa? Di sana disebut oleh Imam Ghazali, perut merupakan punca kepada segala penyakit. Bahkan Nabi sebut dalam tubuh badan manusia, tempat yang paling buruk menyimpan benda ialah perut. Kita nak kena kontrol jugalah, sebab tu perut ni disimpan segala jenis penyakit. Kita nak kena tengok, kita nak kena jaga, dan kita nak kena kawal. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pagi ni ada bual bicara di page Lembaga Zakat Negeri Kedah. Tuan Syed Zakaria akan berbicara bersama dengan doktor seorang daripada UTHM berkaitan dengan food security. Tu juga bab makanan lah. Bila kita sebut keperluan manusia ni makanan. Kalau kita Malaysia beras, gula, beras, daging, ikan. Jadi pagi ni insya-Allah akan bincang bagaimana tahap food security dalam negara kita. Kan, sebab kita tahu Kedah merupakan negeri, kalau kita tengok dari sudut data statistik yang saya pun dah study jugalah, 70% padi, pengeluaran padi negara datang pada Kedah.
kan, hanya 9% daripada ataupun 9% daripada Kelantan, 8% daripada Selangor. Tetapi adakah 70% pengeluaran padi Kedah ni boleh menampung pengeluaran padi dalam negara? Kerana kalau kita tengok tuan-tuan, dalam negara kita 67% beras yang dimakan oleh penduduk Malaysia adalah hasil tanaman dalam negeri. 67%. Baki lagi ialah yang diimport. Sebab itulah kita tengok bila berlakunya COVID-19, kita dah fikir, terima kasih Datin Aini turut bersama kita hari ini. Kita tengok macam mana zakat boleh menjadi institusi yang boleh memberi jaminan lah food security. Yang pertama padi. Kita ada lebih kurang 800 hulung bendang. Kita duk fikir macam mana zakat mesti ada satu kelang, boleh dapat AP import beras dengan bernas, kita boleh supply. Contohlah tuan-tuan, bila mana berlakunya COVID-19, kita nak agih beras ke semua masjid. Satu masjid dapat lebih kurang 1000 kampit. Keseluruhan lebih kurang 6 juta ke 7 juta kita beli beras, ke lebih kurang 500,000 kampit. Nak dapat beras tu pun payah. Dan dalam celah payah tu tuan-tuan, supplier ni main harga. Ada yang boleh dapat harga rendah, ada yang boleh dapat harga tinggi sebab ada mainan-mainan di tengah jalan. Jadi kita fikir tak kalah zakat ada 800 hulung bendang, mampu memiliki kelang, dan kita memang nak supply beras kepada orang miskin. Takkan kita tak boleh nak urus. Yang keduanya tuan-tuan, kita ada sumber. Kedah ni sungai cukup banyak. Bagaimana kita boleh memanfaatkan golongan asnaf untuk orang kata apa? Meningkatkan produktiviti. Kita ada banyak lombong-lombong terbiar, kita ada kolam-kolam terbiar. Golongan asnaf boleh buat usaha untuk menghasilkan ikan air tawar untuk diproduce ataupun dikeluarkan kepada masyarakat. Yang ketiganya hari ini popular vertical farming di Singapura. Sebab negara mereka tidak ada tanah, mereka dah mula-mula buat vertical farming, gunakan kaedah aquaponik, hidroponik. Kalau tuan-tuan Google dalam Facebook, tuan-tuan Google Cik Mat 1000, kawan Bamat kita pensyarah UUM, macam mana sekeliling rumah dia tu dia buat kolam, ada buat aquaponik. Ada ikan macam-macam jenis ikan jelawat, ikan dengan sayur-sayuran. Kalau lah golongan asnaf boleh buat, sekurang-kurangnya boleh menampung sikitlah pengeluaran. Orang kata apa? Ikan air tawar, dan kita sebut kita sebut ada sayur-sayuran. Terbaiklah idea tu Ustaz, insya-Allah. Mamat kita cuba usaha kan. Yang berkaitan dengan pengeluaran sayur-sayuran dan pengeluaran ikan air tawar dan sebagainya. Itu dah cuba kita duk fikirkan di Lembaga Zakat Negeri Kedah, bagaimana kita nak berusaha dengan agensi-agensi yang ada. Kerana apa tuan-tuan? Kerana benda ni bila mana datangnya COVID-19 baru kita nampak berlakunya krisis makanan dalam negara. Sebab itulah disebut di sini, bila sebut tentang food security, antara benda yang dibincangkan adalah berkaitan dengan harga makanan. Saya teringat bila mana Dr. Aznan sebut, dia kata bila berlakunya pasca COVID-19 tamat tempoh, dia kata semua orang akan terkesan. Kerana apa? Akan berlaku inflasi. Harga barang makan akan naik, terutamanya barang import. Kerana berlakunya krisis di Vietnam berlaku, di Thailand berlaku, di negara-negara yang mengimport beras pada kita lah, di India, di Pakistan, yang menyumbang lebih daripada 30% ke 40% import beras negara. Di sana sukar untuk kita dapat beras. Jadi harga makanan akan naik. Dia tu gaji besar pun dia akan terkesan, walaupun kesan itu sikit. Terutamanya orang yang tidak yang susah lagi teruk. Yang kedua, ketersediaan bekalan. Kita pun tahu tuan-tuan sejauh mana ketersediaan bekalan makanan yang ada dalam negara kita, dan kualiti makanan dan keselamatan dan sumber asli makanan. Dan insya-Allah benda ni tuan-tuan akan dibincang oleh Dr. Zahrul pagi ini jam 11 pagi di page Lembaga Zakat Negeri Kedah. Kenapa kita fokus kepada food security dan juga berkaitan dengan perut lah tuan-tuan. Bila mana manusia ni dia adalah duit macam mana sekalipun kan, disebut tiba-tiba dia lapar, dia tak ada benda dia nak makan tuan-tuan, duit yang ada tu pun tidak ada nilai dan tidak ada guna. Kerana yang lebih penting bagi dia ialah bagaimana dia nak mengisi perut dia. Kan pergi pasar raya nak beli beras, tiba-tiba tidak ada beras, walaupun tu mustahil. Tetapi sekiranya berlaku, sebab itulah dalam bab food security ni orang bincang, sekiranya berlakunya peperangan dunia ketiga kan, pengeluaran beras negara tidak mampu untuk menampung. Sebab kita dah short satu musim tuan-tuan. Musim lepas di Kedah berlaku kemarau, jadi hilang satu musim. Jadi beras musim lepas hanya boleh buat satu musim, dia tak boleh buat dua musim bagi setengah kawasan. Di sana dah short dah pengeluaran beras negara. Berlaku perang, tak cukup makanan, orang tak import. Waktu tu tuan-tuan bukan tekak perang dengan negara lain, sama-sama kita pun perang. Kerana apa? Kerana tidak ada bekalan makanan. Dan benda ni saya rasa bukan setakat isu Lembaga Zakat Negeri Kedah. Tuan-tuan boleh tapi isu kita bersama. Mamat kita di UM pun sama, Dr. Nuraini kita di UAE pun sama, Haji Roslan kita di QSR pun sama, semua di Panorama pun sama. Kita harus dalam keadaan kita mengejar teknologi
kan, walaupun kita tengok kajian Khazanah Research Institute KRI menunjukkan bahawasanya hanya berapa peratus golongan muda. Kita tengok di sinilah, saya kongsikan. Bila kita duduk ni, kita kajilah tuan-tuan, terpaksa kaji kan. Khazanah Institute 96% anak-anak petani tak berminat untuk meneruskan kerja-kerja berkaitan dengan pertanian. Hanya 3% saja yang berminat. Tuan-tuan boleh lihat generasi yang akan datang bagaimana sekiranya walaupun kita kata kita berubah pada negara industri, tapi di sana tanpa menafikan walaupun manusia berubah ke negara industri, manusia masih lagi perlukan makanan untuk dia makan. Sebab tu di India, saya ulang sekali lagi, di India pikir teruk krisis berkaitan dengan food security ni. Disebut dalam satu kata-kata, ketika mana rakyat India 400 juta, 80% rakyat India adalah petani. Ketika mana rakyat India dah mencecah 1.2 bilion, hanya 40% rakyat India adalah petani. Itu yang memberikan satu benda yang kita nak sebut di sana. Kita memberikan jaminan lah makanan kepada kita, insya-Allah. Dan perbincangan kita pagi ni, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'is salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ainin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah tuan-tuan, esok kita anjak sikit perbincangan kita. Hari ni kita mula pukul 7. Saya nampak mungkin sebahagian kita ni agak kalut sikit. Esok insya-Allah kita akan masuk bab menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan kita akan mula pada pukul 7 pagi insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.